episod kali ini, sandakan yang harmoni kita kunjungi. Saya pengacara anda, Harith Daniel, dan ini adalah Kita Karo Bah. Sandakan merupakan salah sebuah bandar utama dan kedua terbesar di negeri ini. Berbalik kepada rancangan Kita Karo Bah. Sebuah program travel lodge dan hiburan bertemakan karaoke yang diutamakan kepada artis-artis di negeri bawah Bayu ini. Dan siapakah kali ini yang bakal kita jumpa? Jom. Episod kali ini, kita akan menerjah dan menyelongkar rahsia satu lagi daerah di negeri Sabah bawah Bayu, iaitu Sandakan. Sandakan adalah salah sebuah bandar utama dan merupakan bandar kedua terbesar di Sabah. Bandar yang terletak di bahagian pantai timur dan menghadap Laut Sulu. Sandakan berkepadatan penduduk berjumlah 479,121 orang. Dari segi pelancongan, Sandakan terkenal sebagai pintu masuk ke destinasi-destinasi ekopelancongan di Sabah yang sangat menarik. Bandar yang begitu harmoni ini terletak kira-kira 319 km dari kota Kinabalu. Bagaikan tidak lengkap kunjungan ke Sandakan jika tidak singgah menikmati keindahan rumah agam Agnes Keith. Rumah Agnes Keith yang tersegam indah ini terletak di Jalan Istana Sandakan. Rumah ini dikenali juga sebagai Newland dan merupakan destinasi wajib singgah jika anda berada di Sandakan. Di sekitar rumah ini terdapat beberapa gerai yang menjual pelbagai cenderahati yang menarik. Artis jemputan kita pada minggu ini, Abang Didi. Yo, Harith. Okey, boleh ya Harith panggil Abang Didi? Boleh, bakal kau. Tak ada masalah. Okay. Alright. Abang Didi, boleh ceritakan sikit pasal Abang Didi? Okey, saya Didi berasal dari daerah Sandakan, negeri Sabah di bawah Bayu. Oh, anak tempatan ni? Anak tempatan negeri Sabah. Kalau anak tempatan, boleh ceritakan sikit tak pasal tempat ni? Baiklah, hari ini saya bawa Harith ke rumah Agnes Keith, di mana rumah Agnes Keith ni merupakan pemilik kepada penulis buku My Land Below the Wind. Dan apa yang menarik di sini Harith, di mana rumah Agnes Keith ini juga termasuk dalam 10 jejak warisan negeri Sabah dalam Muzium Negeri Sabah. Wow. So, mau tengok lebih lanjut lagi, kita masuk dalam. Boleh? Mari. Jom. Rumah ini pernah musnah ketika Perang Dunia Kedua dan dibina semula di tapak yang sama pada tahun 2001 oleh Jabatan Muzium Sabah. Mengikut sejarahnya, rumah dua tingkat ini pernah diduduki oleh pengarang tersohor berasal dari Amerika Syarikat.
Agnes Newton Keith dan suaminya, Harry Keith. Agnes Keith pernah menulis buku Land Below the Wind. Buku yang amat terkenal mengalahkan 600 buku yang lain. Agnes Keith juga turut diangkat sebagai duta kepada Borneo Utara. Anda akan terasa berada di era kolonial. Sebaik saja melangkah masuk ke rumah kayu berwarna putih yang tersergap indah ini. Di tingkat bawah rumah adalah ruang tamu yang dilengkapi dengan perabot zaman kolonial. Terdapat puluhan gambar lama hitam putih menghiasi dinding yang mengimbau kembali ke zaman 30-an sehingga ke zaman 50-an. Bermula dengan jam dindingnya hinggalah ke barang antik yang tersusun rapi, pasti membuatkan anda kagum dan terpesona. Ini pula adalah ruang makan yang disusun atur seperti yang digunakan oleh Agnes Keith dan suaminya. Di tingkat atas rumah ini merupakan bilik tempat Agnes Keith menghasilkan karya-karyanya. Masih terdapat sebuah typewriter antik yang dikatakan digunakan oleh Agnes. Ruangan bilik tidur yang luas dan ringkas ini dikatakan tempat Agnes beristirahat dan melayarkan mimpinya. Ada yang mengatakan rumah Agnes Keith menyimpan cerita misteri dan hanya mereka yang pernah mengunjungi rumah ini akan mengetahui apakah yang tersembunyi di sebalik gahnya sebuah rumah agam. Abang Didi, masa Abang Didi mula-mula menyanyi dulu, apakah yang menjadi inspirasi Abang Didi dan macam mana Abang Didi mula menyanyi? Okey, mula-mula menyanyi dulu yang banyak bagi inspirasi saya punya bapa lah, saya punya ayah. Dia yang banyak push, kau join ni walaupun balik-balik kalah semua competition disandarkan ni di Sabah ni, tapi don't give up dan akhirnya ada peluang dapat rakam album dan mula menyanyi sebenarnya semasa umur tingkatan lah, kita 3. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu patriotik, tak ada bintang-bintang kecil semua tak ada ikut. Saya ada bintang besar dah. Oh. Sekarang ni dah macam-macam abang lalu. Ada berapa single lah lagu abang keluar? Okey, setakat ni saya memang single. Semestinya single lagi dah. Okey, single ada 3 buah lagu dan ada satu album dengan saya punya band dengan 5 buah lagu. So ada 8 lah. 8 lah. Okey bang, saya nak tanya satu lagi. Okey. Tapi apa kata kita duduk dulu? Okey. Boleh? Jom. Jumpa hari selepas ini, kita karut. Masuk 500, besok dapat RM5,000. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Istimewa untuk adik-adik. Sekumpulan remaja cuba memperkasakan kuasa mereka ke tahap Sinus Stone bagi memerangi kejahatan. Jangan ketinggalan, saksikan Sinus Stone setiap Isnin hingga Ahad 8.30 pagi. Semestinya hanya di saluran OK. Tahukah anda, makanan boleh dijadikan ubat? Kalau boleh, apakah pilihan anda? Makanan ataupun ubat? Mengkaji setiap penyakit bersama pengamal perubatan alternatif dalam Makanan versus Ubat. Setiap Jumaat, 8 pagi. Sebenarnya betul, memang makanan boleh jadi ubat dan ubat boleh jadi makanan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bertemu anda bersama dengan saya Putra Amaris dalam rancangan kesihatan Makanan versus Ubat. Semuanya hanya di saluran OK.
Serius ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul, saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Bagai titis embun pagi, sesuci dan sejernihnya kasihmu mendamaikan kalbu. Jauh di sepi lubuk hatiku, ingin ku cakap sehebatnya kasih tiada pengganti. Sayangnya kini hanya tinggal memorimu yang tak akan terpadam hingga akhir nafas ini. Ku kenangi setulus pengorbanan darimu. Jika bermata tak akan pujar walau sejuta tahun lagi. Ku pasrah pada ketentuan ilahi dan ku yakini limpahan rahmatnya hanyalah. Kembali semula dengan Harith dalam Kitab Karuk. Harith masih lagi bersama dengan Abang Didi. Ya, Harith, betul. Abang Didi, Harith nak sambung lagi tanya tadi. Okey. Kali pertama Abang Didi buat album tu, apakah cabaran dan halangan untuk Abang Didi? Okey, Harith. Kali pertama Abang Didi buat album tahun 2008. Rasa curious tu memang banyak lah. Tapi Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Dan bila masuk set untuk rakaman tu adalah daripada kita punya komposer sendiri. Kalau tak cukup stamina, dia kena jogging lagi apa semua. Itu dia punya cabaran sebenarnya untuk seorang penyanyi kan. Macam kerjaya macam abang ni. Betul. Bukan mudah untuk naik. Betul. Dia ada liku-likunya kita terpaksa tempuhi. Sekarang Abang Didi dah melalui semuanya. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey Abang Didi, sekarang kita dah minum-minum. Sekarang ni Abang Didi nak bawa Harith ke mana? Okey, sekarang ni Abang Didi nak bawa Harith ke sebuah perkampungan di Sandakan ni yang dinamakan sebagai Kampung Simsim. Kampung Simsim? Kampung Simsim ni begitu terkenal. Asal orang datang ke Sandakan ni, dia akan pergi Kampung Simsim untuk mendapatkan makanan-makanan yang segar, makanan laut. Harith memang teringin nak makan makanan macam tu. So, jangan kasi lama. Kita pergi sekarang. Jom. Berkunjung ke Kampung Simsim merupakan destinasi wajib dikunjungi apabila anda berada di Sandakan. Perkampungan yang mempunyai rumah bertiang tinggi yang didirikan di atas air dan pasti menggamit satu lagi memori keindahan alam semula jadi yang sukar dilepaskan. Suasana perkampungan masih dapat dirasai biarpun sekitar perkampungan ini telah mengalami unsur-unsur kemodenan. Sebagai contoh, kebanyakan jambatan kayu yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain telah digantikan dengan konkrit. Perkampungan yang masih kekal sebagai perkampungan tradisional Melayu ini terletak kira-kira 3 km dari timur pusat bandar. Perkampungan ini merupakan tempat pendudukan asal yang mula tumbuh sejak tahun 1879. Destinasi ini tidak mesti dikunjungi oleh penggemar makanan laut kerana ikan-ikan dan hasil lautnya yang masih segar. Lihatlah,
segarnya ikan dan hasil laut yang terdapat di Kampung Sim-Sim, pasti anda akan terliur untuk menikmatinya. Jadi, catatkanlah dalam diary anda Kampung Sim-Sim sebagai destinasi yang wajib dikunjungi ketika di Sandakan. Sediakan juga bajet yang sesuai jika anda seorang pencinta makanan laut. Kampung Sim-Sim, tim kita Karok Bah telah bergerak ke satu tempat makan yang sangat istimewa yang dikenali sebagai Gerai Kita. Apa yang istimewanya terdapat di Gerai Kita ini sehingga menarik perhatian tim ini untuk mengunjunginya? Gerai Kita merupakan gerai berkonsepkan kampung yang terletak di tepi hutan bakau dengan latar pemandangan yang tenang dan nyaman. Dekorasi kedai Gerai Kita ini sememangnya sangat simple dan unik. Kunjungan yang pasti akan tersimpan dalam lipatan memori ketika anda berkunjung ke Gerai Kita ini. Anda boleh membuat parti kecil seperti sambutan hari lahir, ulang tahun anniversary dan sebagainya di Gerai Kita ini. Para pengunjung kebiasaannya datang ke Gerai Kita untuk menikmati satu hidangan yang sangat terkenal dan istimewa. Tidak sah jika anda tidak menikmati coto Makassar sebagai menu utama. Apa ni Abang Nidi? Okey, Harith, ini adalah coto Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar ni memang famous dan mendapat permintaan yang sangat tinggi daripada pelanggan di Gerai Kita ni. Isi dia apa? Okey, biasanya kalau kita makan sup kan, lebih kurang macam sup lah. Tapi kita makan dengan bihun semua kan. Tapi ini coto Makassar ni dia punya kuah tu diperbuat daripada kacang. Lepas tu kita makan dengan nasi impit. Nasi impit dan mesti ada limau, babe. Dah baru lengkap lah. Baru limau. Dan lada pun mesti ada. Kalau di Sabah ni kalau nak makan lada tak sah, mesti ada lada. Lada? Lada cili. Cili? Oh, dekat Senan tu kita panggil cili. Kat sini panggil lada. Lada. Oh, okey. Baru adik tahu. Okey, makan. Boleh Okey, makan. Yang ni apa? Daging ayam? Ini ayam. Ayam? Okey. Samalah. Sama, kita sama ayam. Nanti next kita boleh kita makan, kita order daging, perut ada, semua ada. Perut ada kan? Perut ada. Perut adik nak try lah. Okey. Anda semua. Semuanya hanya di saluran OK.
mengisahkan pergolakan keluarga yang penuh emosi. Namun, terselit sebuah percintaan romantis. Percintaan Sumayyah dan Hamzah mula berputik di Jordan ketika Sumayyah cuba memulihkan hubungan keluarga mereka. Lakonan penuh emosi, Afrina Menrose, Hazman Al-Idrus, Badrul Muhayyad dan Liza Rafar. Saksikan Wasiat dari Jordan. Setiap Isnin hingga Ahad, 10 malam. Istimewa hanya di saluran OK. Menampilkan aktiviti serta tip memancing secara profesional dan lubuk-lubuk popular di Malaysia dalam Redah Aja setiap Khamis 6 petang. Kali ini Nadia akan memancing bersama dengan seorang pemancing wanita yang hebat di Malaysia. Momen menyambar tu, ini suka benda tu. Nak tengoklah macam mana aksi menyambar tu. Ini dia tak simpan dia punya ilmu. Dia banyak berikan kepada Nadia. Nadia, macam ni. Macam sini. So Nadia sedikit sebanyak belajar. Tengok Nadia pula kod juga dapat. Udang galah, sepit biru. Sempedal tu. Tengok tak pergi terendah je. Semuanya hanya di saluran OK. Pasti anda masih belum puas menjelajah bumi sandakan yang indah dan harmoni ini. Itu pasti kerana banyak lagi yang belum diterokai dan diselongkar majlisnya. Kembali bersama dengan Harith dalam Kita Karok Bar. Gitu. Okey Abang Didi. Kita dah makan dah. Betul. Dah kenyang dah. Kenyang dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kena exercise sikit lah. Betul. Sesuai lah dengan tempat yang Abang Didi nak bawa Harith sekarang ni. Kat mana ni Abang Didi? Kita berada di kawasan Sandakan Memorial Park. Di mana ini merupakan tempat peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Orang luar yang datang ke Sandakan, diorang wajib datang berkunjung ke Sandakan Memorial Park. Sebab apa? Banyak peninggalan sejarah dan juga barang-barang lama, bekas kereta kebal, bom semua tu ada di sini. Banyak benda lah kita boleh belajar ni. Banyak lagi, Arif. Tak sabar rasanya. Jom. Sandakan Memorial Park atau Taman Peringatan Sandakan merupakan satu lagi destinasi yang menarik dan wajib untuk dikunjungi ketika berada di Sandakan. Taman Peringatan Sandakan ini terletak di Batu Lapan, kira-kira 11 km dari Bandar Sandakan. Waktu operasi taman ini ialah antara 8 pagi hingga 6 petang setiap hari. Taman peringatan ini dibina untuk memperingati anggota tentera Australia dan British yang terkorban semasa penjajahan Jepun sekitar Januari hingga Ogos 1943. Konsep Taman Peringatan Sandakan terarah juga kepada kawasan rekreasi untuk anda menikmati keindahan flora dan fauna. Di Taman Peringatan Sandakan ini, anda juga boleh mendapatkan banyak informasi tentang kejadian bersejarah, terutama tentang sejarah Sandakan dengan percuma. Di samping itu, di sini anda boleh melihat sendiri kesan sejarah yang terdapat di kawasan sekitarnya. Jadi, jangan lupa mencatat Sandakan Memorial Park sebagai destinasi wajib singgah ketika anda berada di Sandakan. Baiklah, kita sudah pun ke akhir rancangan. Hari nak berterima kasih sangat-sangat kepada Abang Didi. Ya, terima kasih Hari Daniel. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Banyak Hari menyembelih ilmu hari Alhamdulillah. So kita dah puas round di sini kan? Sudah puas, pusing-pusing, dah penat dah. Okey. Sebelum tu boleh Hari tanya beberapa soalan lagi tak? Boleh bakal. Boleh Okey. Abang Didi, apa pandangan Abang Didi tentang muzik industri di Sabah ini? Baiklah, muzik industri di Sabah ni Harid, kita masih memerlukan satu platform untuk memperkenalkan lagi artis negeri Sabah ni. So Didi nak berterima kasih dengan tim Kita Karokbah. Kita Karokbah kerana menyediakan satu platform yang begitu bagus. Kalau macam tu, abang sebagai seorang penyanyi, seorang artis, apa nasihat abang kepada artis-artis yang baru nak naik, yang baru nak bermula mengikut kejayaan abang? Okey, kepada anda yang ingin masuk dalam bidang seni, tak kira lah penyanyi, pelakon semua apa kan, kita kena humble di mana-mana kita berada pun, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kena rendah diri.
yourself. Rendah diri itu penting. Kalau sombong tak dapat apa-apa pun sebenarnya kan. Betul. Itu je lah. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey, terima kasih juga. Seorang inspirasi dan seorang idola kepada Sandakan. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Riz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila resah semuanya kerana-Mu, kadang gundah juga kerana Kamu, tapi mungkinkah kerinduan ini turut jua Engkau rasai? Hafazkanlah kasih kalimah cinta, lapaskanlah saja rindu milik kita, kerana hati ini hanyalah buatmu. Setulus hatiku ku serahkan padamu, oh kekasih, kekasih, janganlah kau pergi, oh, kerana ku menyayangimu. Berat hati sebenarnya Harid nak meninggalkan Sandakan ni. Banyak benda lagi Harid boleh belajar. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, Harid akan datang balik. Harid akan selongkar semua ilmu, selongkar semua sejarah. Tapi ini saja masa yang kita ada. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama Harid Daniels. Dan ini adalah Kitab Karut Bah. Bye. Sayang kamu, aku lelaki yang paling bahagia, meraruhkan cinta seluruh jiwanya. Tak mungkin aku melepaskannya, walau berliku jalan ku lalui. Sungguh gemetar di dalam hati, menantimu memati kasih. Adakah engkau